Assalamualaikum, masih lagi untuk sambungan faedah compound bagi penyelesaian masalah yang melibatkan masa dengan kadar faedah bagi faedah compound lah. Sebelum ni saya dah ajar tentang jumlah. Kali ini melibatkan masa dengan kadar faedah. Okey. So yang lepas ingat balik bila sebut yang penting bila jumpa soalan ni awak kena pandai menentukan berapakah nilai kekerapan compound itu ataupun M dia. Okey, so untuk masa dengan kadar faedah, kita lihat pada contoh 1. So John telah mendapat pinjaman sebanyak 12,000, banyak ni, daripada sebuah bank dengan kadar faedah compound. So ini kita dah tahu dia adalah faedah compound, soalan kadar compound, sebanyak 3% setahun. Jadi soalannya, kirakan tempoh tahun yang John pinjam sekiranya jumlah bayaran balik ialah RM13,506.11. So ini adalah prinsipal, ini adalah R. Tahun tak ada. So ini apa? Ini adalah dia punya S, jumlah akhir ataupun jumlah bayaran balik. Tapi dalam soalan ini ada satu benda yang tak ada, yang dia tak beritahu, iaitu M. So kalau tak beritahu, kita kena anggap M dia adalah sebanyak 1. Itu setahun sekali saja. Okey. So kita buat pengiraan dalam whiteboard. So kita tukar. Alright. So tadi siapa nama dia tadi? John. Oh, nama John So John pinjam sebanyak 12,000. Tapi bila bayar balik dia jadi RM 13,506.11. Dalam masa tak tahu, kita nak cari tempoh masa dia dengan kadar 3% dan compound sebanyak setahun sekali. Okey. Alright, saya ke tepi sikit. Okey, now. Jadi kita nak cari dia punya tempoh masa. Alright. So ini adalah P, ini adalah S, ini adalah R. Sekarang awak tahu S sama dengan 13,506.11. Okay. Apabila saya buat pengiraan untuk tahun ini, saya suka letak saya punya pembeli ubah yang kita tak tahu tu letak sebelah kiri persamaan. Jadi apa yang saya buat, S ini saya akan tukarkan dengan persamaan formula faedah compound, iaitu P1 tambah R per M kuasa MT sama dengan 13,506.11. Saya akan buat macam ni. Okay. Yang S tu tukar dengan formula. So P sama dengan 12,000. 1 tambah dengan 0.03 bagi dengan 1 kuasa 1 darab T. So dapat 13,506.11. Jadi yang penting buat dulu yang dalam kurungan, iaitu yang dalam kurungan ni awak akan dapat 1.03 kuasa T. Dan 12,000 ini saya pindahkan ke sebelah kanan persamaan. So dia akan jadi bahagi 12,000. Bila bahagi, anda akan dapat jawapan 1.1255. Dan sini masih lagi 1.03 kuasa T. Right? Ini sedikit panjang untuk jawapan ni. Okey. Okey, sekarang kita start. Kita ada kuasa T. Kita nak pindahkan ke sebelah tak boleh. Dia akan jadi punca kuasa T. So, apakah langkah dia? So, bila awak kena ingat, bila soalan melibatkan tempoh, bentuk yang macam ni, awak kena tambah logaritm ataupun log dekat depan. Dalam awak punya kalkulator pun ada log.
So letaklah log 1.03 kuasa T. So bila letak log sebelah kiri, dekat sebelah kanan persamaan pun kena letak log 1.1255. Dan T ni boleh dipindahkan ke hadapan, so dia akan jadi T darab log 1.03. So sini masih lagi 1255. Yang kita nak cari T, so kita tak perlukan log itu, so kita pindahkan ke sebelah. 1255 bahagi dengan log 1.03, di mana anda akan dapat nilainya ialah 3.9997. Oh, saya pindahkan dulu sekejap Tanam letak sini lah, saya tak bawah dia. Okay. Alright. Sorry makin kecil. So T sama dengan 3.9997. So kita akan ambil satu titik perpuluhan, dan kita akan tengok nombor yang di sebelah kanan ini. So ni 9, so kita kena bundarkan. Kita kena buat satu anggaran, so dia sama dengan 4. Okay, bila kita bundarkan akan dapat 4. Jadi soalan tanya berapa tahun yang dia bayar dapat RM13,506.11 tu, anggarannya adalah sebanyak 4 tahun. Okay, so ini adalah untuk contoh 1. Kita lihat semula pada contoh 2. Okay, sama kan? 3.99. So contoh 2 pula. Okay, saya tengah-tengah. Alright. Paula membuat satu pelaburan 2,500 di dalam akaun simpanan tetap yang akan membayar faedah 2 kali setahun secara compound. Okay, soalan ni dia terpecah. Ada soalan A dan ada soalan B. Tapi untuk soalan A dengan B ni sama iaitu dia beri principal 2,500 dan M dia sebanyak 2 kali dan secara compound lah, supaya kita tahu dia adalah soalan faedah compound. Untuk soalan A, hitungkan tahun yang perlu disimpan untuk Paula mengeluarkan sekurang-kurangnya RM5,000 dengan kadar faedah 10% setahun. Alright. Sekurang-kurangnya RM5,000. Okey, selepas beberapa tahun, Paula tu nak keluarkan duit sekurang-kurangnya RM5,000 dengan kadar faedah 10%. So ni adalah R lah. Okey, ini adalah nilai matang yang dia nak ataupun S. Alright. Cuma dia kata sekurang-kurangnya RM5,000. So S nya akan jadi sama ada RM5,000 ataupun lebih besar daripada RM5,000. So dia akan jadi simbol macam ni lah. Lebih besar ataupun sama dengan RM5,000 adalah dia punya S. So berapa tahun yang dia nak kira? So kita kena guna macam contoh 1 punya soalan tadi. Okay. So untuk contoh 1 ni tadi, untuk soalan ni dia terbagi kepada 2 kan. Satu soalan A, satu soalan B kan. Okay, kita buat dulu untuk dia punya maklumat asas dulu untuk kedua-dua iaitu dia punya principal dia pinjam adalah RM2,500 di mana M dia sebanyak 2 kali, compound dia sebanyak 2 kali setahun. Okay, untuk soalan A dia nak tahu pasal masa ataupun T, di mana S nya dia nak sekurang-kurangnya RM5,000 dan diberikan dia punya kadar faedah adalah 10% setahun. 10% setiap kali compound lah, secara compound lah. Jadi so kita nak cari dia punya T kan. So saya suka tukar S ni jadi persamaan untuk P1 tambah R per M T.
lebih besar atau sama dengan 5,000. So, prinsipalnya adalah 2,500. 1 tambah 0.1 bahagi 2. 2 darab T ataupun 2T. 5,000. So, selesaikan dulu apa yang berada di dalam kurungan. So, ni akan dapat 1.05 kuasa 2T lebih besar atau sama dengan 5,000 bagi 2,500. Di mana ni akan dapat 2 lah. 5,000 bagi 2,500 akan dapat 2. 2T. Alright. So, sama macam sebelah. Apabila ada kuasa 2T itu tak boleh nak diselesaikan. So, kita kena tambah logaritm. Log 1.05 kuasa 2T. Siapa sama dengan log 2. Jadi 2T itu boleh dipindahkan ke hadapan. Dan dia akan jadi 2T darab log 1.05. Dan kita akan pindahkan log 1.05 itu ke sebelah kanan persamaan. So, log 2 bagi log 1.05. Dan bila kita kira 2T lebih besar ataupun sama dengan 14.2067. Kecil lagi. Sikit lagi. Alright. Tapi kita ada 2T ni. Kita nak cari tempoh saja. Kita tak nak cari 2. So, bahagi dengan 2 akan dapat 7.1033. So, kita akan ambil satu titik perpuluhan. Kita akan tengok ini sebelah satu itu untuk dibundarkan. So, kita buat satu anggaran T. Tempohnya adalah sebanyak 7.1 tahun. Ni pun tadi tahun lah sebab tempoh kan. Tempoh ni mesti dalam tahun. Okay, so tempohnya adalah 7.1 tahun. So, ini adalah untuk situasi A. Kalau kita lihat pada itu tak betul 7.1 tahun. Okay, lihat pada situasi yang kedua iaitu B. Kadar faedah yang Paula kena target ataupun dia kena tengoklah target untuk mengeluarkan sekurang-kurangnya 4,500 dalam 5 tahun. Okay, ini soalan B Soalan B dia nak sekurang-kurangnya 4,500 pula. So, S-nya sama ada 4,500 ataupun lebih besar. Sebab sekurang-kurangnya. Dan diberi T sama dengan 5 tahun. Sekarang dia nak suruh awak cari kadar faedah yang dia perlukan. Bila dia nak dalam masa 5 tahun je dia nak keluarkan sama dengan 4,500 ataupun lebih. Okey. Tadi tak nampak Okey, sekejap. Tadi ni. Kadar faedah yang Paula kena target untuk mengeluarkan sekurang-kurangnya 4,500 dalam masa 5 tahun. Ni 5 tahun adalah dia punya dia punya tempoh dan S-nya adalah lebih besar ataupun sama dengan 4,500. Okey. So, balik pada sini semula. Untuk soalan B pula. Ini tadi soalan A kan. Ini saya guna membaris lah. Untuk soalan B. Habis semua kita guna Bagus. Alright. So, untuk soalan B. Masih lagi menggunakan 2,500 dan masih lagi menggunakan kekerapan kompaun yang sama. So, cuma B ni dia nak cari kadar faedah lah. Diberi tempoh sebanyak 5 tahun. Dan S dia nak lebih ataupun sama dengan 4,500. Okay. So, S ni sama juga. Tukarkan dalam bentuk formula. Dah salah dah.
kurungan 1 tambah R per M kuasa MT lebih besar ataupun sama dengan 4,500. Jadi awak punya prinsipal adalah 2,500. 1 tambah R bagi 2, 2 darab 5. Okay, sebab ni situasi yang lain tak sama dengan yang tadi. Dia nak tahu berapa kadar faedah yang dia kena target untuk dapatkan 4,500 dalam masa 5 tahun. So ini kita boleh selesaikan. Yang dalam kurungan tak boleh lah. Yang dalam kurungan memang macam ni je. Sebab ada R. So 2 darab 5, 10. So 4,500 bahagi dengan 2,500. Okay, so akan dapat 1 tambah R per 2 kuasa 10, 1.8. Jadi yang ini kita boleh pindahkan 10. Tadi T tak boleh sebab kalau pindah jadi punca kuasa T. Kalau kuasa 10 boleh pindah. Dia akan jadi punca kuasa 10. So akan jadi punca kuasa 10, 1.8. So kalau nak buat dalam kalkulator tu, saya tulis kat sini awak tekan 10. Lepas tu awak kena letak ada simbol X sini. Ini kalau tak tahu nak tekan, awak kena tekan shift dan simbol ni. Simbol apa nama? Simbol kuasa ni. Lepas tu awak tekan, letaklah 1.8 dekat belakang. Okay. So akan dapatlah bentuk macam ni. Alright. So ni bila diselesaikan, anda akan dapat nilainya 1.065. Dan yang seterusnya ini adalah penyelesaian dari segi persamaan lah. Iaitu 1 pindahkan akan dapat 0.065 dan kemudian R. Ini saya kena asingkan R nya. So ini pindahkan 2. So pindah 2 jadi darab. So 0.065 darab 2 anda akan dapat 0.121. Alright. So saya pindah sini boleh So 0.121 adalah bersamaan dengan 12.1%. Sebab ini kita darab 100 lah untuk dapatkan peratus. Jadi apabila Paula nak dalam masa 5 tahun itu 4,500, dia kena target kadar yang lebih besar ataupun sama dengan 12.1%. Jadi inilah cara untuk menyelesaikan masalah melibatkan masa dengan kadar faedah.